Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih pada sahabat-sahabat yang dapat hadir bersama, rakan-rakan media. Dan kita baru selesai mesyuarat harian negeri pagi tadi. Dan kita telah pun membincang beberapa perkara yang berkait dengan persiapan parti lah, khususnya setelah kita menerima postmortem pilihan raya di peringkat negeri, dan kita akan mengadakan satu convention PAS Pahang. InsyaAllah convention ni kita akan adakan pada 26 Oktober, yang akan menghimpunkan seluruh jentera parti dan pimpinan di peringkat negeri untuk kita sebagai persiapan ke arah muktamar pusat yang akan diadakan pada bulan November. Jadi peringkat negeri ni dia tak ada muktamar negeri. Jadi kita muktamar negeri tu kita ganti dalam bentuk convention yang kita buka kepada, bagi peluang kepada semua pimpinan-pimpinan di peringkat kawasan untuk membahas, membincang dan mengemukakan pandangan terhadap persiapan kita dalam pilihan raya ke-14 khususnya. Ada 3 agenda besar yang akan kita fokus dalam convention ni. Yang pertama sekali tentang persiapan pilihan raya yang ke-14. Yang kedua, pemerkasaan parti dari sudut organisasi. Kemudian satu lagi soal tarbiyah dan perangan, tarbiyah dan dakwah. Itu yang telah kita bincang tadi. Yang keduanya, hari ini juga kita pejabat SPR negeri berhubung dengan laporan yang telah kita buat baru-baru ini, isu yang berlaku di Bera, di mana beberapa insiden yang berlaku di mana mereka tidak menyerahkan borang 14. Kita buat laporan polis dan laporan kepada SPR. Apa yang mengejutkan kita, SPR memulangkan borang 14. Ya. Jadi sebenarnya borang 14 ni berguna pada waktu pengiraan undi je, bukan sekarang. Jadi bila dia SPR memulangkan, sebenarnya kita buat aduan, bukan kita minta dia borang 14 dikembalikan. Jadi kita buat laporan staf dia, pegawai SPR dia tidak menjalankan tugas. Sepatutnya SPR buat siasatan dalaman, dan kita pihak minta polis pun kita dah buat laporan supaya dia siasat dan dikembalikan borang ini. Dan yang penting ialah kita nak tengok tindakan pihak SPR dan kepada mereka yang terlibat ini. Dan semua yang kita lapor tu dihantar baliklah borang ni. Tapi tak ada benda pelik lah. Cuma tak ada tanda tangan ni, ya. Nama ketua tempat mengundi pun tak ada tanda tangan, borang ni pun tak sah ni. Semua yang kita hantar dia pulang balik. Dia Bukan. Kita menyatakan bahawa 3 saluran tak dikembalikan pada Pak. Itu rekod kita. Sekarang ni yang tak ada tu dia bagi balik. Dia bagikan balik. Dia bagi. Jadi ada lah. Ada tapi kalau ikut ni tak lekat. Maksud kita tak dikembalikan tu dah pada hari kita buat aduan, bukan kita mohon. Tapi dia tulis, dia kata seperti yang dipohon oleh pihak tuan. Sebenarnya kita bukan mohon. Walaupun kita ucap terima kasih lah kerana dihantar ni. Cuma kita buat, dan pihak pusat melalui Lujnah Guaman Pusat juga sebenarnya akan buat laporan polis banyak seluruh negara. Isu yang hampir sama lah. Banyak tempat seluruh negara borang 14 tak dikembalikan. Jadi kita menganggap ini sebagai kegagalan latihan kepada staf, dan kita mencadangkan supaya SPR ni ada pegawai tetap lah. Pegawai tetap, bukan, at least beberapa pos-pos penting ni dia mesti ada pegawai tetap. Maksud Ustaz ni pegawai tetap di peringkat paling tidak di peringkat daerah. Sebab di peringkat negeri dia ada kan? Negeri ada, daerah tak ada. Sebagai contoh, ya, bila kita ada pilihan kecil di Kerdau, contoh, dia punya
pegawai dipanggil apa, pegawai RO, register officer itu ialah yang dipertua majlis daerah. Jadi tak mungkin dia boleh boleh lawan pandangan daripada Menteri Besar sebagai pengerusi BN negeri. Jadi itu dia akan konflik sebab dia staf di bawah kerajaan negeri dan dia lawan kerajaan negeri. Jadi saya fikir itu ada berlaku benda tak betul. Dan kita cadangkan supaya setiap pilihan kecil ni pegawai SPR sendiri yang menjadi RO, bukan pegawai perkhidmatan awam. Kita minta menteri sebelum announce benda, dia kena putus betul dalam kabinet. Jangan seorang menteri umum, menteri itu tak setuju, menteri ini setuju. Jadi satu polemik pada rakyat. Dan dia menggambarkan kelemahan Perdana Menteri sendiri sebagai mincam masak sebelum dilontar sebagai satu pandangan daripada menteri, sebab dia jadi satu keputusan. Akhir tarik balik. Banyak kes yang begitu. Dulu AES tarik balik, kemudian matematik, sains, bahasa Inggeris pun tarik balik. Hari ni AES tu kerajaan nak ambil alih. Itu pun masalah juga sebab itu kena statement, kena keluar statement. Bayar tak? Sebab dia mesti bayar ke syarikat yang bekal tu, dan dia ada agreement. Dan kita tak nak dia hanya main silap mata je dengan rakyat. Dia umum kerajaan ambil alih untuk meredakan kemarahan rakyat, tapi hakikat sebenarnya yang masih operasi di belakang kenyataan tu ialah syarikat-syarikat tu. Sebab kita difahamkan dia dah ada agreement dengan syarikat pembekal. Dan agreement tu bukan boleh batal macam tu je. Mesti ada risiko keuangan, tanggungan pampasan, kerugian sebagainya. Pelajar Pahang di Mesir lah. Macam mana kesaan hingga setakat ni kita dapat maklumat mereka selamat lah. Dan cuma kerajaan buat keputusan semalam untuk panggil balik dan kita minta supaya pihak kedutaan dapat membantulah pelajar untuk urusan kepulangan dia. Dan bagi kita tengok situasi ni, kita cadang dia balik dulu. Betul, balik Ustaz, maknanya perlu buat lanjut pelajaran dalam negeri ke ataupun macam mana? Saya tengok isu di Mesir ni panjang, lama. Harus di-offer lah, ditawar pelajar ni untuk sambung tu di dalam. Sedangkan meja bulat ni kita bincang tentang isu, khususlah isu Mesir, yang kita libatkan semua pihak yang termasuklah ahli akademik, kemudian parti-parti politik dalam Pakatan Rakyat dan di luar Pakatan Rakyat. Kita termasuk UMNO pun kita akan jemput sama untuk mencari jalan kepada penyelesaian kemelut di ni yang kita boleh kemuka sebagai satu deklarasi lah. Mungkin kita sebut sebagai deklarasi dikasih Kuala Lumpur ke untuk ni. Jadi nanti akan diputus untuk kemukakan cadangan kepada isu kemelut. Kita tak nak konflik di Mesir ni dia akan jadi macam Syria. Dan sebab tu kita desak supaya penggunaan senjata oleh tentera ni mesti dihentikan. Kita dah hantar memorandum kepada Perdana Menteri untuk dipanggil sidang parlimen tergempar semalam. Yang tu dia hantar memorandum kita pada kedutaan Mesir dah banyak kali dah. Dua kali. Yang ini sidang meja bulat untuk semua pimpinan gerakan-gerakan Islam di Malaysia dan parti-parti politik, untuk kita buat kemukakan jalan penyelesaian. Kesabaran ikhwan untuk sabar dengan mehnah ni satu benda yang sangat hebat lah. Walaupun mereka ditawar dengan senjata oleh pihak-pihak tertentu, tapi mereka tolak sebab ini perangkap. Cuma kita mengecam lah tindakan, termasuklah tindakan menahan Mursyidul Am ikhwan baru ni semalam. Cuma dan kita harapkan seluruh ahli PAS teruskan munajat tu dapat diteruskan, dan doa dalam setiap lepas mayang tu mestilah jangan putus lah. PAS nampak di mana agaknya kesudahan konflik ni, maknanya kita tengok ini sebenarnya satu mainan, ada dalang di belakang insiden ni. Sebab dalam sistem demokrasi, kalau tak puas hati kepada pimpinan dipilih oleh rakyat, dia harus tunggu sampai tamat tempoh. Dia tak boleh kerana berapa kumpulan tak puas hati
dan akhirnya tentera ambil alih. Jadi kalau macam ni, tentera telah melanggar prinsip demokrasi. Walaupun ada kata kelemahan Mursi ni, macam-macam kelemahan, tapi tunggu sampai tamat tempoh dia. Dan akibat dia rampas kuasa ni, kita tengok dia memang dirancang lah. Sebab ada 3 benda yang kita yakin. Pertama, rampasan kuasa tu terus tindakan pertama mengebom terowong-terowong ke Palestin. Maknanya dia ada agenda pihak Israel, pihak Yahudi di belakang dia. Yang kedua, pembebasan Husni Mubarak sendiri. Tiba-tiba Husni Mubarak dibebaskan, ya, dan pengharaman kepada ikhwan muslimin. Jadi kita nampak ini sepatu agenda dia untuk menzahirkan siapa pimpinan ikhwan untuk diambil tindakan selepas pada ni. Jadi bila ikhwan diharamkan, tak mustahil satu operasi besar-besaran untuk menangkap pimpinan ikhwan dianggap, dan mereka ni akan diambil tindakan. Sebab operasi ni pernah dibuat di zaman Anwar Sadat dulu. Anwar Sadat pernah buat benda yang sama. Anwar Sadat ni ahli ikhwan, sebagaimana Sisi ni ahli ikhwan. Kemudian bila dia waktu dia naik, dia pecahkan penjara, dibebaskan tanah ikhwan. Ni Anwar Sadat ni, bebaskan tanah ikhwan. Lebih kurang dalam 3-4 bulan ikhwan bergerak aktif. Lepas tu dia buat operasi, dia tangkap semua. Dan kita yakin ni pun benda yang sama. Plot dia sama je, cuma kali ni lebih sebab rakyat bersama dengan ikhwan yang besar. Jenayah ni sama, dia memang membimbangkan lah. Sebab jenayah senjata berat ni cukup. Cuma kita ucap tahniah pada polis, sebab dia dalam masa 2 hari operasi, dia berjaya bertangkap hampir 200 orang yang dibebaskan bila akta OA dibatal dulu. Kemudian mereka ni bebas, kemudian kerajaan dah tangkap. Tapi ada beribu lagi di luar katanya. Jadi sepatutnya dia ni ada banyak akta polis yang boleh menahan mereka, boleh guna, tak perlu akta darurat. Dan anak sana ada keluar kenyataan resmi tentang isu ni semalam dalam Harakah. Cuma isu keselamatan ni kita tengok, kita harapkan pihak polis tidak diganggu tugas lah oleh orang politik. Bila orang politik banyak sangat menyuruh polis menjadi SB bagi pihak politik, dia telah menyebabkan bidang tugas polis tu dah lari. Sepatutnya anggota polis ni, tumpuan dia dah lari, tumpuan membasmi jenayah. Dan kita harap 60% daripada gerak kerja polis ni ialah membasmi jenayah. Tugas utama dia. Dan dia kena kurangkan fokus untuk kerja-kerja politik lah, SB politik ni.